Al-Quran, Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Kita masih lagi bincangkan ayat-ayat ke-13 hingga ke-17 dari surah Yasin, yaitu firman Allah SWT, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'aha al-mursalun idh arsalna ilayhim ithnain فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. صدق الله العظيم. Sekarang apa yang berlaku kepada Habib An-Najjar? Allah SWT tidak menceritakan lanjut perkara itu, dan ini merupakan uslub Al-Quran yang telah saya huraikan kepada tuan-tuan. Ini namanya ijaz. Maknanya ada perkara yang Allah SWT tidak nyatakan, tapi kita orang beriman yang baca Al-Quran dan minta kepada Allah supaya Allah beri ilmu kepada kita seperti doa Nabi, Allahumma anfa'ni ma'allamtani wa'alimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Ya Allah, beri aku ilmu manfaat, ajarlah aku apa yang aku tidak tahu. Nescaya kalau kita baca ayat ni, kita akan lihat di sebalik yang tersirat ini ada tersurat, iaitu peristiwa tentang Habib An-Najjar ini yang sampai kepada kita dalam riwayat yang banyak. Contohnya dalam Ad-Durrul Mansur, bahawa Habib An-Najjar ini, beliau selepas bertemu dengan dua orang Nabi dan dengan ataupun dua orang utusan Nabi ini, sama ada dengan mukjizat ataupun karamah yang ada pada mereka, maka sembuhlah Habib ataupun anak lelakinya dari penyakit yang dialami itu. Jadi dua orang Nabi ini meneruskan kerja dakwah mereka, iaitu berdakwah kepada tempat tersebut, dan dapat kita lihat dalam ayat yang telah dibacakan ini, idh arsalna ilaihim ithnain fakadzabuhuma fa'azzazna bithalith faqalu inna ilaikum mursalun. Jadi mereka datang untuk mengajak tempat ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka menolak, mereka mendustakan kedua-duanya. Kami kuatkan dengan utusan yang ketiga, kami dokong keduanya dengan datangnya Nabi yang ketiga ataupun utusan yang ketiga. Itu sebab kita dapat lihat dari sudut bahasa Arab seperti yang telah saya terangkan dari sudut bahasa ini, irja'ahal mursalun, kemudian inna ilaikum mursalun, kemudian inna ilaikum la mursalun. Ada beza gaya bahasa ini, tuan-tuan. Yang pertama bersifat khabari, yang kedua bersifat penjelasan, dan yang ketiga ada bentuk ingkari dekat situ. Jadi datang inna ilaikum la mursalun, ini menunjukkan sungguhnya kami dengan sebenar-benarnya diutuskan oleh Allah kepada kamu. Dalam tafsir Ad-Durrul Mansur mengatakan bahawa akhraja Ibn Abi Shaybah wa Ibn Munzir an Ka'ab an Ibn Abbas radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in, bahawa yang Allah menyatakan dalam Quran tentang Ashabul Ras wa Thamud, ini adalah golongan yang telah pun menggali parit, artinya untuk menyalakan api dalamnya, kemudian membakar, membunuh nabi-nabi yang diutuskan ini bersama dengan orang beriman. Wa kana Allah Ta'ala idza jama'a li 'abdihi an-nubuwah wa risalah mana'ahu minan nas. Kata al-Imam As-Suyuti dalam Al-Mansur, apabila seseorang itu diangkat oleh Allah menjadi nabi dan juga rasul dalam satu masa, maka nabi yang berpangkat rasul, dia tidak akan mati di tangan manusia, dia tidak akan dibunuh oleh siapa manusia, dia tidak akan dapat diapa-apakan oleh manusia. Tetapi wa kanatil anbiya'u tuqtalu, tetapi kalau nabi-nabi, mereka memang ada risiko, ada potensi untuk dibunuh oleh pengikutnya. Allahu Akbar. Rupa-rupanya ada beza, tuan-tuan, dari sudut pangkat nabi dan juga rasul. Rasul lebih tinggi daripada nabi, bukan? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika turunnya surah Iqra al-Alaq itu, baginda secara rasmi dilantik menjadi Nabi Allah. Kemudian datang surat Muzammil, maka baginda secara otomatik dinaikkan pangkat menjadi Rasulullah. Rasul lebih tinggi daripada Nabi.
Apabila seorang itu menjadi Rasulullah, dia tidak akan boleh diapa-apakan oleh manusia langsung. Seperti Nabi Ibrahim sebagai contohnya. Nabi Ibrahim adalah seorang Rasulullah. Tetapi kalau seorang itu pangkat Nabi, ada risiko untuk dibunuh oleh manusia seperti berlaku pada Nabi Zakaria contohnya. Allahu Akbar, Masya Allah. Rupa-rupanya dalam tafsir Durrul Mansur memberi jawapan kepada kita tentang perkara ini. Maka bila falamma sami'a bidzalika rajulun aqsal Madinah wa ma yuradu birrusul aqbala yas'a liyudrikahum fayushhiduhum ala imanihi fa aqbala ala qaumihi faqala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Sekarang kita dapat lihat dua orang utusan ini ditolak, maka datang yang ketiga tetap juga ditolak, dan satu keburukan nak menimpa mereka. Maka bersegeralah Habib An-Najjar yang telah beriman yang saya ceritakan pada kuliah yang lalu, datang untuk membantu menyelamatkan keadaan. Apa tugasnya? Untuk menyeru penduduk setempat beriman dengan tiga orang Nabi ini. Hei kamu sekalian, jangan main-main. Ini memang benar Rasulullah lah. Ini benar-benar utusan Allah lah. Ini benar-benar tanggungjawab kita lah beriman kepadanya. Jangan sampai besok kita ditimpa hukuman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Habib yang tidak terpandang. Ini saya cerita kepada tuan-tuan, setengah kitab tafsir menceritakan keadaan fizikalnya. Seorang yang rendah, yang tidak terpandang, miskin keadaannya. Maka apa yang berlaku, tuan-tuan ibu dan sekalian, dalam ayat ini menunjukkan bahawa puak musyrikun yang ada di situ, qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahmanu min syai' in antum illa takzibun. Mereka berkata, kamu tidak lain hanya manusia macam kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan satu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka. Nampaknya digunakan sekali lagi perkataan Ar-Rahman, dan ini berbeza dalam ayat yang lalu yang telah kita bincangkan pada bahagian yang awal dahulu tentang seruan Nabi SAW kepada kaum musyrikin dalam ayat ke-11. Kalau kita ulang semula, kita akan lihat dalam surah Yasin ini berulang perkataan Ar-Rahman sebanyak 4 kali. Bila Allah menyatakan innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiya ar-rahmana bil ghaib. Ini Allah tekan dengan perkataan Ar-Rahman buat kali pertama dalam surah Yasin adalah menunjukkan kepada sifat Ar-Rahman yang ada padanya yang diingkari oleh kaum musyrikin Mekah. Tetapi dalam konteks perutusan Saduk dan juga Syab'un ini dan juga Habib An-Najjar ini, golongan musyrikun itu menerima pula wa ma anzalar rahmanu min syai'. Mereka pula yang menyifatkan Allah dengan nama Ar-Rahman. Berbeza bukan? Kalau ayat 11 lalu mengatakan puak musyrikun amat sukar untuk memanggil Allah dengan nama Ar-Rahman yang merupakan salah satu sifatnya. Tetapi kaum musyrikin di sini pula menyebut terang-terang, takkanlah Ar-Rahman itu menurunkan sesuatu untuk jadi utusannya. Engkau dengan kami ni apa bezanya? Begitu maksudnya. Saya yakin tuan-tuan faham apa yang dimaksudkan kat sini. Musyrikun di kalangan penduduk Mekah menolak nama Ar-Rahman pada Allah, tapi musyrikun dalam kisah Ashabul Qaryah ni pula mengiktiraf nama Allah SWT. Ada penjelasannya, contohnya dalam tafsir Tahrir Tanwir oleh Al-Imam Ibn Ashur. Beliau berkata bahawa penduduk kat situ memanglah orang kafir. Ini sebahagiannya merupakan musyrikun Yunani, sebahagiannya merupakan Yahudi. Jadi percampuran mereka dengan orang Yahudi di situ mungkin membantu mereka untuk mengetahui sedikit tentang Islam. Macam juga tabiat penduduk Madinah yang mudah menerima Islam kerana mereka duduk dengan orang Yahudi yang educated, yang berpelajaran, musaqqafun. Mereka itu ada pengalaman nubuah. Ada kitab-kitab diutuskan kepada nabi-nabi yang sampai kepada mereka sebahagiannya melalui nenek moyang mereka. Jadi nampaknya perkataan Ar-Rahman itu tidak asing bagi mereka. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihkan, mereka menerima sifat Ar-Rahman itu ada pada Allah walaupun tidak beriman dengannya. Ini pula sikap kaum musyrikun Ashabul Qaryah. Jadi mungkin pada masa itu puak Yahudi dan juga golongan Yunani yang hidup bersama-sama di tempat Antakya ataupun mana ke Pompei ke, bahawa mereka tidak menyebut nama Allah, tapi mereka merasakan kasih sayang Allah itu tumpah dicurahkan kepada mereka. Saya dah pun menjelaskan kepada tuan-tuan tentang penggunaan perkataan Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim dalam Al-Quran, bahawa Ar-Rahim ternyata lebih banyak daripada Ar-Rahman, dan Ar-Rahman itu adalah khusus buat Allah sebenarnya. Sebab itu orang Arab mengatakan innahu rajulun rahim. Betul lah, dia seorang yang penyayang. Tapi tuan-tuan orang Arab tidak akan menyebut perkataan innahu rajulun rahman. Mereka tak akan sebut begitu. Kerana ternyata Rahman itu sangat khusus buat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu antara pendapat yang masyhur seperti disebut oleh Al-Imam Asy-Syamtiti dalam tafsirnya Adwa'ul Bayan, bahawa
Ar-Rahman ini bererti Dzur rahmati syamilati li jami'il khalaiqi fid dunya walil mu'minina fil akhirah. Dengar baik. Maksudnya perkataan Rahman ini bererti memiliki sifat pengasihani itu, penyayang itu yang asyamilah, yang merangkumi semua makhluk di dunia dan juga di akhirat. Untuk orang beriman dan tidak beriman, kafir. Dan dia ada lagi bahagiannya, lanjutannya di akhirat, hanya untuk orang beriman. Tetapi bila kita sebut Ar-Rahim, berarti itu hanya khusus buat Allah SWT, diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya yang beriman pada hari kiamat. Dan itu sebabnya bila kita melihat dalam doa-doa yang diungkapkan, wa rahimahuma, ya Allah ya Tuhan, Engkau lah memiliki kasih sayang. Allahumma, seperti yang diajar dalam doa-doa untuk kita sebut, Rahman dunia wal akhirah wa rahimahuma anta tarhamuna farhamna bi rahmatin tughnina rahmati man siwak. Jadi Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim itu sangat berbeza. Jadi si kafir ini dalam konteks penceritaan Ashabul Qaryah, mereka hidup dalam keadaan serba-serbinya cukup. Mereka tahu rahmat Allah untuk mereka, mereka tahu rahmat Tuhan berikan, tapi mereka tidak mengenal Allah SWT. Seperti yang berlaku di banyak tempat dalam dunia pada hari ini, dengan kesenangan, dengan pengagihan, wealth distribution yang dinikmati. Ambillah sebagai contohnya masyarakat di Jepun, masyarakat di Korea, di Kanada, di New Zealand. Maka kehidupan mereka kita dapat lihat segala-galanya dalam keadaan semua orang dapat menikmati apa yang terdapat dalam dari sudut kehidupan mereka yang dikatakan lebih baik daripada kebanyakan negara umat Islam. Maka ini menjadikan si kafir itu kadang-kadang berada dalam level istidraj. Apa ni istidraj ni tuan-tuan? Istidraj ni berarti kita berada dalam limpahan nikmat dan menyebabkan kita lupa pada pemberi nikmat. Ini kalau kita belajar dalam kitab-kitab Tauhid, contohnya dalam Jawharatul Tauhid, bila kita berada dalam satu ruang yang terang, tanyalah kepada orang pada ruang tersebut, cuba lihat apa yang ada dalam ruang ini. Yang tersebut ada meja, ada TV, ada kerusi, ada dinding, ada cermin, ada apa semua. Tapi dia terlupa untuk sebut adanya lampu. Sedangkan lampu itu yang menerangi. Ketak lampu itu dia tidak melihat semua yang lain. Maka inilah yang dimaksudkan dalam konteks Ar-Rahman, penggunaannya yang kedua dalam ayat yang sedang kita bincangkan ini. Maka si kafir ini menolak Allah SWT, menolak beriman kepadanya, walaupun mereka tahu yang dimaksudkan itu memiliki sifat Rahman yang telah mencurahkan kepada mereka berbagai-bagai nikmat yang menyebabkan mereka hidup, mereka dapat nikmati itu. Sehingga rahmati dan dikasih sayang. Jadi Ar-Rahman ini adalah untuk menunjukkan bahawa Allah SWT ini memberikan kepada mereka berbagai bentuk kelebihan, bagi pada mereka bumi yang subur, kehidupan yang serba-serbinya cukup dari sudut kehidupannya, pasangan hidupnya, anak-anaknya, pemberiannya, kemewahannya. Allah melimpahkan berbagai bentuk itu supaya manusia itu makin dekat dengannya. Tetapi mereka menolak untuk dekat dengan Allah SWT. Iaitulah bila diutuskan Nabi ini, mereka mengatakan in antum illa takzibun. Merujuk kepada, kalau kita belajar bahasa Arab, ini merupakan fi'il mudhari'. Ini kata kerja masa kini. Jadi para penerhaka itu tidak menilai utusan-utusan Allah kepada mereka sebagai kazibun. Tengok kan, inna ilaikum mursalun, ini bahasa Arab dipanggil sebagai isim. Kalau mursalun, dia merujuk pada isim maf'ul, dia merujuk kepada sifat yang tetap dalam diri mereka. Tapi kalau sebut perkataan takzibun, tidak digunakan perkataan kazibun. Ini ada bezanya tuan-tuan. Isim fa'il ataupun isim maf'ul, ia berbeza dari fi'il mudhari'. Maka mengapa Allah menggunakan di sini bahawa golongan kafir itu menyebut perkataan takzibun? Mereka tidak menyatakan perkataan kazibun. Mereka hanya menuduh para rasul ini sedang berbohong, iaitu melakukan pembohongan ketika berucap, kamu adalah manusia seperti kami. Kami sebagai manusia tak pernah merasakan adanya bimbingan dan wahyu daripada Allah, kerana kami dengan kamu sama sahaja dari sudut kemanusiaannya. Tentu sahaja mestinya kami pun memperolehi bimbingan itu, tetapi kerana kami tidak memperolehinya, pastilah kamu dalam ucapan kamu ni sedang berbohong. Tengok maksudnya kat sini, mereka mengatakan bahawa utusan-utusan Allah ini sedang berbohong dengan mereka. Kenapa kami tak dapat apa yang kamu dapat? Bukankah Tuhan yang bersifat dengan Rahman itu, yang melimpahkan rahmat berbagai-bagai itu, mengapa dia membeza-bezakan kita? Ini soalannya kalau kita dapat faham daripada ayat yang dimaksudkan.
Jadi terlihatlah kenapa datang jawapan daripada para utusan Allah ini dalam ayat yang ke-16, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Jadi perkataan rabbuna ya'lamu ini difahami oleh sebahagian daripada para ulama bahawa ia merupakan sumpah sebenarnya. Maknanya satu kenyataan yang bersifat penegasan. Mereka bertanya dan bertanya, kenapa kami tak dipilih? Kenapa kamu pula dapat khususia kelebihan ini? Kenapa bukan kami? Sedangkan Allah bersifat dengan rahmatnya telah beri kepada kita semua kesenangan, kehidupan yang mewah, sebelah-sebelahnya cukup. Sifat rahman itu kelihatan dalam kehidupan kami, bagai-bagai tempat kami dapat menikmati, mencedok nikmat tersebut. Tapi kenapa dalam bab risalah ini kamu yang menjadi pilihan? Itu sebab dari sudut uslub bahasa Arab, kalau kita mendalami sebenarnya perkataan Rabbuna ya'lamu ini, dia mengandungi makna sebenarnya kata sumpah. Ini satu bab dalam bab sumpah. Namanya ada yamin dekat sini nampaknya. Itu sebab ada huraian mendalam di kalangan para ulama fuqaha macam dalam tafsir Qurtubi dalam bab berkaitan perkara ini, adakah ia merujuk pada sumpah dan implikasinya dari sudut hukum dalam percakapan harian kita. InsyaAllah kita akan lanjutkan perkara ini dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.